Okey. Boleh tak saya nak kenal dulu latar belakang crowd kita malam ni? Siapa yang baru saja register account, maksudnya macam masih baru lagi di dalam Quantum Matter ni, boleh typekan satu dekat saya. Okey, tuan-tuan dan perempuan boleh komen di ruangan chat. Maksudnya yang dah ada akaun tapi baru lagi lah kan. Mm-mm. Okey, dah ada Siti Nurharijah. Masih baru Tahniah puan. Okey. Oh, Amira pun ada. Artis kita ada lah malam ni. Segan lah pula saya nak mengajar ni. Okey, MFR ni perempuan ke lelaki Saya sebab short form kan. Saya tak tahulah. Lelaki ke perempuan. Okey, setakat ni ada dua orang yang respon. Sambil-sambil lah kita tunggu yang lain masuk. Okey. So majoriti saya rasa memang dah maksudnya memang dah kenal lah QM ni. So setakat ni yang respon dengan kita dua orang lah yang ahli baru. Okay, first saya ucapkan terima kasih lah di atas pendaftaran Tuan Puan sebagai ahli simpanan emas di dalam Quantum Metal. Sebenarnya you all sebenarnya dah memulakan langkah pertama. Okay, sebenarnya terlalu banyak peluang yang kita boleh dapat di dalam platform Quantum Metal ni. Okay, sekarang kita dah 96 minit 96 minit. Macam mana? Boleh kita Terus, teruskan ke? boleh silakan. Okay, saya share screen dulu ya. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan nampak tak skrin yang dipaparkan oleh Didi Bidayah? Nampak slide solusi pemulihan ekonomi. Okay. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, saya perkenalkan diri saya. Saya Didi Norbidayah binti Yasin. Merupakan part-time lah. Part-timer di dalam Quantum Metal. Saya sebenarnya tak buat full-time pun QM ni. Tapi sebab saya memang seorang yang minat berbisnes dan dalam masa yang sama saya memang peminat emas. So bila saya tengok peluang yang Quantum Metal tawarkan ni, bagi saya it's a good peluang untuk kita untuk cuba. Dan pada awalnya memang saya macam takut-takut juga sebenarnya sebab saya pun tak pernah saya tak pernah dengar Quantum Metal ni apa. Tapi saya cuba study sebab memang saya memang minat emas kan. Jadi saya mana-mana peluang yang saya rasa saya boleh grab, saya akan ambil. So Alhamdulillah bulan Januari ni cukup setahun saya di dalam Quantum Metal. Okay, saya bermula Quantum Metal pada Januari 2023 yang lepas. Okay, dan selama setahun memang banyak pencapaian, banyak achievement yang saya dapat di dalam Quantum Metal. Walaupun untuk diri saya sendiri, saya dah puas hati. Okay, tetapi saya keep fighting untuk saya bergerak lebih laju. Dan saya juga belajar dengan master-master yang berada di dalam Quantum Metal ni jugalah. Antaranya saya banyak juga belajar dengan Didi Amira. Dia lah yang memberi inspirasi dekat saya. Sebab sebenarnya saya ni orang yang pemalu. Jadi bila saya orang yang pemalu, saya tak ada TikTok. FB pun saya update sekali-sekala. Saya bukan orang yang media sosial. Tapi bila saya tengok Amira boleh berjaya dekat situ, saya cuba. So sekarang pun saya dalam proses belajar. So siapa-siapa yang terserempak dengan TikTok saya tu berkawan berkawan dengan saya dan like lah video-video saya. Okay. So saya di dalam Quantum Matter ni macam saya cakap, saya part time. So saya pada siang hari saya adalah sebagai seorang engineer di pejabat. Okay, di pejabat memang saya tak ada masa
nak tengok QM, saya akan selit masa saya pada waktu lunch. Waktu lunch lah saya nak update saya punya team. Waktu lunch lah saya nak buat video sikit-sikit. Dalam masa sejam tu terlalu banyak bagi saya yang saya boleh manfaatkan. Walaupun kawan-kawan saya waktu lunch dah diorang bersembang, pergi keluar makan. Tapi saya terpaksa korbankan masa saya untuk saya isikan waktu saya untuk saya update kepada tim-tim saya lah. Okay. So bila saya balik kerja, malam adalah waktu untuk saya fokus pada QM. Sebab tu bila Huda mesej saya untuk saya sampaikan kelas malam ni, saya tak akan tolak. Kalau saya tak ada kerja yang urgent, saya akan terima. Okay. Memang saya nak share sebanyak mungkin kepada kawan-kawan yang berada di dalam QM ni. Okay. So terima kasih kepada yang sudi meluangkan masa untuk hadir ke dalam kelas pada saya pada malam ni. Okay. So tajuk kita pada malam ini adalah solusi pemulihan ekonomi, yang mana memang bertepatan sangat dengan QM ni, apa yang QM dah tawarkan kepada kita. Okay. First, bila kita menceburi sesuatu bidang, apabila kita berjinak-jinak dengan bisnes, key dia adalah kita kena kenal dulu syarikat tersebut. Okay. So, macam yang saya bagi tahu, sebelum saya join QM, saya memang buat research dululah. Bila saya dah yakin, so saya teruskan. Okey, Quantum Metal ni adalah satu syarikat yang telah didaftarkan pada 30 Julai 2012 dengan modal berbayar sebanyak 10 juta. Dan Quantum Metal merupakan pengedar emas terbesar di Malaysia. Kalau orang yang tak faham quantum metal ni, diorang ingat quantum metal ni scam, quantum metal ni company MLM. Sebenarnya quantum metal ni dia sama je dengan kedai emas di luar sana. Macam kita pergi beli emas dekat Habib ke, dekat Pokong ke, dekat Tome ke, dekat kedai emas Anwar ke, sama je. Cuma kaedah dan cara kita nak membeli, kita nak menjual tu berlainan. Okay? Dan Quantum Metal adalah company yang menyediakan 99.99% produk emas LBMA kepada pasaran Malaysia, termasuk agensi kerajaan, bank, institusi kewangan, peniaga dan juga pengedar individu. Okay? Dan Quantum Metal juga merupakan pembekal sistem perdagangan emas di bank, dan setiap urus niaga kita di dalam Quantum Metal adalah patuh syariah. So bila kita sebagai orang Islam, apa-apa yang kita nak buat, kita mesti nak tengok kan, patuh syariah ke tak, halal ke tak. Tapi Quantum Metal ni you all jangan risau. Kita adalah menjalankan urus niaga yang patuh syariah, dan syarikat yang memantau agensi yang memantau pemantauan syariah kita adalah Tawafuk Konsultansi dan Raqabah LLC di peringkat internasional lah. Okey, ini adalah pendaftaran syarikat SSM kan. Of course, apabila sesuatu company dia nak berniaga, dia kena berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey. Dan kita boleh tengok ini adalah ibu pejabat Quantum Metal, okay, di Jalan Residensi Georgetown Pulau Pinang. Saya pun belum sampai lagi dekat HQ ni. Hari tu saya hantar husband saya je dulu. Okay. Ini adalah seterusnya ini adalah lokasi cawangan QM. Kalau sesiapa yang berada di KL boleh pergi ke G Tower 199, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Siapa yang berada di Johor Bahru, kita punya ada cawangan di Jalan Setia Tropika, Johor Bahru. Dan di Kelantan, iaitu negeri saya sendiri, orang Kelantan, mana-mana orang Kelantan boleh pergi ke tingkat 3, Wisma City, Seksyen 26, Jalan Dusun Muda, Kota Baru, Kelantan. Saya di Kelantan ni pun saya tak pernah pergi lagi. Nantilah kalau saya dah balik lama sikit, saya pun memang nak singgah lah dekat cawangan dekat Kelantan ni. Okay, so dekat Kuching, Sarawak, kita ada di Gateway Kuching, Sarawak. Dekat Sibu pun kita ada di nombor 32 Lorong Sena 8, Sibu, Sarawak. Dan juga kita ada cawangan di Kota Kinabalu, iaitu di Kolam Center Fasa 2, Jalan Lintas Luyang, Kota Kinabalu, Sabah.
Okay, kalau ikutkan saya selalu juga ke Sabah ni sebab saya jaga projek dekat area Sabah. Tapi saya pun tak pernah tak berkesempatan lagi nak ke cawangan QM di Sabah. InsyaAllah one day saya akan sampai. Okay. So ini adalah founder bagi Quantum Matter iaitu Datuk Lim Hoon Soon. Merupakan pengasas dan pengarah urusan kumpulan Quantum Matter Sdn Bhd. Kalau kita tengok pada background beliau ni, mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam pengacauan ketepatan komponen elektronik dan kolium sianida emas yang digunakan dalam industri penyaduran emas. So kita boleh tengok dia punya background tu dah strong sebenarnya Datuk Lim ni. Okay. Dia juga terlibat dalam kerjasama pembangunan dan pemulihan emas daripada skrap elektronik dengan Inosium dari Afrika Selatan sejak tahun 2000, membekalkan emas kepada fabrikasi barang kemas dan berurusan dengan Australia Bullion Banker. Lepas tu beliau juga terlibat dalam pembangunan sistem integrasi untuk Perth Mint untuk menjalankan perniagaan perdagangan emas dengan bank. So kita boleh tengok dia punya background pun dah strong. Dia bukan orang-orang biasa bagi saya. Okay. Dan seterusnya kita boleh berkenalan dengan yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Mazlan bin Lazim. Okey. Tan Sri Datuk Dr. Sri Dr. Mazlan bin Lazim ni saya secara tak langsung lah kawan saya merupakan anak saudara kepada beliau. Dan kawan saya tu juga boleh dikatakan orang yang berjaya lah. Okey. So, Tan Sri Datuk Sri Dr. Mazlan bin Lazim ni merupakan pengerusi bukan eksekutif Quantum Matter Sdn Bhd. Beliau juga merupakan ahli Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan juga merupakan pengerusi PBLT Sdn Bhd. Okay. Beliau pernah berkhidmat dengan Polis Diraja Malaysia selama 35 tahun. Dan semasa berkhidmat, beliau pernah memegang pelbagai jawatan kepimpinan di negeri yang berbeza di seluruh Malaysia. Antaranya, pernah menjadi Ketua Polis Kelantan, pernah menjadi Ketua Polis Kedah, Ketua Polis Kuala Lumpur. Dan pada September hingga Jun 2021, merupakan pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi di Bukit Aman. Dan last sebelum servis diorang, sebelum beliau bersara, beliau memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua Polis Malaysia. Okey. Dan seterusnya kita berkenalan dengan ahli lembaga pengarah Quantum Matter Sdn Bhd iaitu Haji Kamarizaman bin Johari. Haji Kamarizaman ni pun kalau kita tengok background dia pun bukan orang biasa-biasa. Beliau merupakan seorang yang pernah menyertai Bernegara Malaysia dengan berlatar belakangkan ijazah sarjana muda dalam ekonomi sumber dari UPM. Lepas tu pada tahun 1992 beliau dilantik sebagai ketua unit luar pesisir di Labuan, kemudian menyambung semula jawatan sebagai ketua perdagangan forex hingga 1996. Dan juga pernah berkhidmat sebagai timbalan pengurus besar di Lembaga Pembangunan Labuan. Okey. So pada tahun 2008, beliau dilantik sebagai pengarah Jabatan Kewangan dan Perusahaan Pembangunan Bank Negara Malaysia sehingga beliau bersara lah. Okey, so kita boleh tengok background siapa di sebalik Quantum Matter ni bukan orang-orang biasa. Diorang ni memang orang yang mempunyai pengalaman dari segi perundangan, dari segi perbankan, dari segi urus niaga, dalam bidang emas. Maksudnya QM ni bukan company yang biasa, okey? Dan Quantum Matter juga merupakan institusi pelapor di bawah Anti Pencegahan Pengubahan Wang Haram, iaitu di bawah AMLA Act pada 17 Disember 2019 lah. Okey. Seterusnya, kita boleh tengok dari segi pematuhan syariah oleh Quantum Matter yang mana di Malaysia kita dipantau oleh Tawafuk Consultancy dan di peringkat antarabangsa oleh Rakabah LLC. So ini adalah background Datuk Seri Haji Hassan bin Haji Ahmad, pengerusi Jawatankuasa Syariah Quantum Matter Sdn Bhd. Yang mana kalau kita tengok, beliau pernah memberi sumbangan besar kepada sektor pendidikan, berkhidmat sebagai pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang dekat Nilam Puri, Kelantan. Okey. Kemudian beliau pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Fakulti Syariah di Universiti Malaya.
Dan beliau juga telah dilantik sebagai Timbalan Dekan Fakulti Syariah dari tahun 1990 hingga 1991 sebelum menjadi Dekan Fakulti dari 1991 hingga 1992. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Mufti Pulau Pinang dari tahun 1997 sehingga 2014. Okey. Semasa menjadi mufti, beliau pernah berkhidmat sebagai Ahli Majlis Agama Pulau Pinang, Ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara, Perbankan Islam Bank, Suruhanjaya Security, dan beliau juga pernah dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Penasihat Ibadah Haji Lembaga Tabung Haji Malaysia. Okey. Seterusnya kita boleh tengok di peringkat antarabangsa, uh, di peringkat antarabangsa kita boleh tengok yang mana lembaga pengawasan syariah kita oleh Rakabah. Okay. So kita boleh tengok background mereka. Okay, seterusnya kita ini adalah CJ pematuhan syariah lah daripada Rakabah LLC bagi produk emas di Quantum Metal. Okey. Kita dah kenal company, kita dah kenal siapa di sebalik Quantum Metal. So kita tengok siapa rakan niaga bersama LLM. Bersama Quantum Metal. So rakan niaga bersama Quantum Metal adalah kalau dekat Malaysia kita selalu tengok Bank Muamalat, Alliance Bank, Afin Bank, Aranu Tekun, ACO, Angkasa, ICBC, dan QM telah mencapai beberapa anugerah lah sepanjang dia dah menerima beberapa award. Okay. So kita boleh tengok kalau kalau kita melayari website Quantum Metal memang ada declaration daripada Bank Muamalat mengatakan Quantum Metal membekalkan emas kepada mereka. Dan ini bukan sekadar kita reka. Dan baru ni juga saya ke Bank Muamalat. Saya bersembang dengan pegawai di sana. Dan mereka, bila saya bertanya, dan mereka memang mengakui bahawa simpanan emas yang berada di Quantum Metal, emas tersebut memang dibekalkan oleh Quantum Metal Sedia Berhad. Okey. So, ni kita boleh tengok declaration daripada Alliance Bank mengatakan emas yang tersimpan di bank tersebut dan vendor yang dilantik adalah Quantum Metal Sedia Berhad. Okay. So, ni kita boleh tengok Afin Bank. Kalau Afin Bank ni, dia pun ada declaration dia yang mengatakan pembekal emas bermaksud Quantum Metal Sedia Berhad atau pembekal emas yang berreputasi, diperakui dan dibenarkan yang akan ditentukan dan dimaklumkan oleh bank dari masa ke semasa. So kita boleh tengok di bank-bank tersebut memang bank-bank ini mendapatkan supply daripada Quantum Metal. Okay. Okay, seterusnya di mana emas-emas kita disimpan. Okey, sebenarnya emas kita disimpan di Brinks Singapore. Yang mana Brinks Singapore ni lah yang paling hampir dengan kita. Merupakan peti besi pihak ketiga yang melindungi pemilikan emas yang disimpan di dalam sistem akaun simpanan emas anda di Quantum Metal. Yang mana Brinks ni merupakan satu boleh dikatakan macam bilik kebal lah yang kukuh yang telah mempunyai pengalaman selama 162 tahun pengalaman dan telah beroperasi di 53 buah negara dan mempunyai pelanggan dari 100 buah negara. Dulu sebelum saya masuk QM ni, kan kita selalu tengok cerita kan, cerita dari overseas. Macam kita selalu tengok kita pernah nampak lambang Brinks ni. Tapi masa tu saya just tengok cerita je, saya tak tahu apa pun. Tapi bila saya dah masuk dalam QM, baru saya tahu, oh ini fungsi Brinks sebenarnya. So banyak benda yang kita boleh belajar bila kita dah berada di dalam quantum metal ni. Okay. Dan jangan risau,
semua simpanan emas kita yang disimpan di Brinks diinsurankan 100%. Okay. So you all jangan risau, takutlah emas kita hilang kan. Tak apa, kita ada insurans. As long as you all simpan segala resit pembelian yang you all dah buat. Okay. Okay. Quantum Metal juga merupakan pembekal emas kepada emas Perth Mint. Okay. So bila you all buka laman web Perth Mint, www.perthmint.com, you all boleh search di peringkat Asian siapa adalah pembekal emas kepada Perth Mint di Malaysia. So you all boleh tengok memang tersenarai nama Quantum Metal di situ. Yang mana emas Perth Mint ni adalah emas premium yang 100% dimiliki oleh Kerajaan Australia Barat dan merupakan logam berharga yang bersepadu sepenuhnya dan inovatif terbesar di Australia. Okay. So Perth Mint ni you all bawa ke mana-mana memang lakulah. Compare kalau kita macam saya orang Kelantan kan, bila kita membeli dinar emas, kita punya dinar tu kalau kita bawa Perth Mint ni mana-mana negara pun terima. Okay. So inilah yang saya katakan tadi, bila you all pergi ke laman web Perth Mint, you all boleh tengok pengedar sah dekat Malaysia adalah Quantum Metal. Okay. Okay, seterusnya ini adalah rakan joint venture bersama dengan QM iaitu Angkasa, ACO, yang mana My Angkasa Holding ni 100% dimiliki oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia. Okay. So dia Angkasa pun memang menggalakkan ahli-ahli dia menyimpan emas. Okay. So di Quantum Metal ni senang je kalau kita nak terangkan dekat masyarakat kat luar sana. Sebenarnya diorang ramai sangat masyarakat kat luar sana yang mencari peluang. Dan kita sebagai konsultan di Quantum Metal ni memang perlu ambil peluang dan mainkan peranan untuk kita terangkan dekat masyarakat di luar sana. Dan terlalu senang produk dekat QM ni you all tak perlu nak fikir banyak pun, tak perlu nak hafal banyak pun apa produk yang ada. Dekat QM ni kita hanya ada 3 je, iaitu GSA, Gold Storage Account. GSA ni konsep dia macam kita simpan, kita beli emas dan kita simpan. Okay. Akaun kedua adalah GCA. GCA iaitu Gold Convert Account. Contoh, macam mana kalau kita nak faham, you beli emas dan you belanja. Daripada sini, daripada emas yang you beli tadi, you boleh berbelanja. Okay. Dan akaun ketiga adalah GAE, iaitu Gold Asset Enhance. Dekat sini, you beli emas dan you gandakan you punya keuntungan dari 5 ke 10 kali ganda. Dekat QM ni, hanya 3 produk ni je ada. Memang terlalu senang untuk kita nak share dengan orang kat luar sana. Okay. So, kita pergi ke akaun pertama, iaitu Gold Storage Account. Gold Storage Account ni, macam contoh, macam saya cakap tadi, you beli dan you simpan. Kaedahnya sama macam you all beli emas di luar sana. Okay. Dan di akaun GSA, kita 100% bersandarkan kepada emas fizikal 999. Okay. Kita boleh keluarkan duit kita bila-bila masa, dan kalau kita nak membeli di akaun GSA ni, you all ada RM10 pun you all dah boleh membeli. Okay. Itu yang bestnya. Di QM ni, you tak perlu modal yang besar pun untuk you bermula. Sebenarnya dah lah buka account free kan. Buka account free. Lepas tu RM10 pun boleh beli. Terkejut. Bila saya share dengan orang-orang kat luar sana, memang dia orang terkejut. Betul ke boleh beli RM10? Memang majoriti yang saya jumpa, dia orang memang terkejut bila saya kata kita boleh bermula dengan RM10 je. Sebab bagi dia orang,
bila emas ni kita memerlukan duit yang banyak untuk nak beli emas, kan? Sebab kita dah terbiasa, kita pergi dekat kedai, kita pergi ke dekat bank, kita kena beli at least 1 gram. Cuma yang terbaru ni, bank dia dah upgrade sikit-sikit lah, kecuali kedai emas. Kalau you pergi kedai emas, you memang kena beli dalam bentuk gram lah, maksudnya 1 gram ke atas. You tak boleh beli kecil-kecil macam QM offer ni. Okay? Dan di quantum metal, bila kita membeli, spread yang dikenakan di akaun GSA hanya 7% sahaja. Bagi saya cukup murah lah. Compare kalau you pergi dekat luar sana, even kalau you pergi beli emas 916 pun, spread dia pun memang tinggi. Kedai memang tak akan cerita dekat kita berapa spread yang dikenakan. Tapi kalau kita memang faham di bidang emas, kita akan tahu macam mana nak kira. Macam mana nak kira upah dia, berapa harga emas. Tapi di QM ni, dia memang tak ada sorok apa. Dia memang declare dia punya spread dia yang dia charge dekat kita hanya 7% sahaja. Okay? Dan kalau kita tengok dekat kedai luar, spread yang dikenakan boleh cecah ke 25% daripada harga lantai, iaitu harga gold spot price tu, itu ada harga lantai. So kalau di QM, dari harga lantai tu dia hanya up 7% sahaja untuk spread. Okay? Okay, seterusnya, akaun kedua adalah, oh sorry, saya nak tambah juga, di akaun GCA ni sebenarnya, di akaun GSA tadi, you juga boleh keluarkan emas fizikal. You nak keluarkan berapa pun boleh, dan minima yang you keluarkan 0.01 gram pun boleh. Okay? Dan kaedah saya, macam mana salah satu cara saya nak perkenalkan QM, sekarang saya bagi hadiah dekat kawan-kawan ke dekat kenalan-kenalan saya tak bagi dah hadiah mengarut-ngarut. Saya bagi emas 0.01 gram. So dalam tak sedar sebenarnya kita promote QM kepada masyarakat kat luar sana. Itu adalah kaedah saya lah sekarang saya buat. Dan memang diorang terlalu suka bila dapat emas. Dalam masa sama kita niat bersedekah lah kan. So kita bagi. Okay. So di akaun GSA juga kita boleh transfer gram emas kepada penerima quantum metal yang lain. Dia macam kaedah duit now. Yang ni saya suka juga. Sebab saya kan kalau macam contoh kalau saya nak beli apa-apa ke, kalau orang tu ada akaun GSA, saya transfer je. Dan saya juga ada kedai yang kalau customer saya nak transfer through GSA, saya lebih terima compare dengan dia bayar melalui nilai ringgit. Sebab kat situ saya untung tahu. Sebab bila dia transfer dekat saya, contoh dia beli dengan saya harga RM50, so dia transfer kat saya RM50, saya terima RM50. Saya terima bersih RM50. Compare kalau dia bayar cash dekat saya ambil RM50 tu, saya nak beli emas, saya akan susut dekat situ 7%. Sebab tu saya suka kalau customer saya bayar kat saya through account GSA. Okay? Okay, itu adalah akaun pertama. Akaun kedua di Quantum Metal adalah Gold Convert Account. Yang ni pun antara yang menarik. Sebab kita, bila kita hidup kat dunia ni, memang kita setiap bulan memang ada komitmen yang kita nak kena bayar kan. Jadi sebelum kita kenal Quantum Metal, duit yang kita bayar dekat bank, bayar dekat pengasuh, bayar dekat transport anak-anak, tuition anak-anak, duit tu habis macam tu je. Tapi bila kita dah kenal Quantum Metal ni, every single sen yang kita belanja, kita backup dengan emas. Okay. Dan macam saya cakap, saya ni memang apa benda yang baru saya nak try kan. Baru ni saya try QM Pharmacy. Saya beli vitamin dekat anak-anak saya beli melalui QM Pharmacy. Dan yang terbaru-baru ni, saya ajak kawan-kawan saya, kita pergi lunch dekat Malacca Mall. Okay. Dalam tak sedar, saya backup duit yang saya belanja makan tengah hari tu, saya dah backup dengan emas. Okay.
Dan saya singgah pula kebetulan esok tu saya ada nak buat jamuan sedikit dekat office. Saya singgah beli barang dapur dekat Malacca Mall tu pun saya backup dengan emas. So terlalu banyak sebenarnya kelebihan-kelebihan yang kita dapat di dalam quantum metal ni. Okey. Akaun GCA ni adalah akaun tukaran duit belanja kita. Contoh, kalau kita nak bayar kereta, bayar rumah, kita backup dulu dengan emas. Dan bila kita buat macam ni, of course dia masih ada juga apa dikatakan macam kalau kat luar upah simpan lah kan. Of course yuran pengurusan company juga masih ada ambil lah. Tapi bagi saya yuran pengurusan yang dikenakan oleh Quantum Metal kepada kita terlalu murah, iaitu hanya 3.5% sahaja setahun. Dan kita boleh membuat pengeluaran tunai bila-bila masa. Transaksi 24 jam. Okey. Dan kelulusan segera. Tidak perlu semakan si kris ataupun si tos. Okey. Untuk di antara perbandingan bila you all buat GCA di Quantum Metal, yang kita boleh dapat adalah sebanyak 85%. Contoh, kalau you pergi nak pakai duit kan, nak pakai duit, you bawa pergi, you bawa you punya gelang emas pergi ke pajak gadai. So, pajak gadai akan nilai you punya barang, akan nilai marhum yang you letak tu berapa. So, dia akan bagi dekat you, paling banyak adalah 70% je. Dan kalau sesetengah bank yang memang you all dah banyak transaksi dekat dia, dia akan bagi dekat you 80% maksimum lah. Tetapi di Quantum Metal, dia akan bagi dekat kita sebanyak 85%. Okay? Dekat sini, minima yang kita nak buat, nak mula akaun GCA ni adalah RM150 sahaja. Okay. So contoh, kalau you all nak pakai duit, macam contoh kita bisnes kan, nak bayar overhead company semua. So kita nak pakai every month RM85,000. Nak bayar segala komitmen, nak bayar bahan mentah, bayar gaji pekerja, bayar bil, bayar sewa office, semua tu kita backupkan dulu dengan emas. Contoh, kalau you pergi beli dulu emas, macam contoh dalam slide ni, you pergi beli dulu emas RM100,000 dekat GSA. Okay? Lepas tu, you terus pajakkan you punya emas. Emas tu, you tak perlu bawa RM100,000 tu pergi ke pajak gadai ke Arahnu kat luar sana. You terus je pajak di dalam akaun you sendiri. Just klik convert to go convert. Semua di hujung jari. So, bila you dah klik convert to go convert, you just tunggu. Just tunggu, duit akan masuk ke dalam akaun bank you sebanyak 85%. So, kalau you beli RM100,000 tadi, 85% tadi akan masuk semula ke dalam akaun bank you. So, you gunalah. You just draw duit tu macam biasa, guna, bayar segala komitmen kita, dan dalam masa yang sama, walaupun duit kita tu dah habis bayar segala komitmen kita, tetapi kita masih ada gram emas tadi. Okay? Dan kalau kita tengok dekat kedai pajak gadai yang lain, kalau kita tengok dekat QM, kita hanya dikenakan management fee hanya 3.5% sahaja setahun. Tetapi kalau you all pernah pergi ke Arahnu di luar sana, ada yang cecah sehingga 30%, maksimum dia 30%. So, sistem dekat luar bagi saya satu sistem yang menekan kepada kita. Maksudnya every 6 month kita nak kena pergi renew surat gadai kan. Pergi bayar upah simpan. Kalau tak boleh you sambung lagi. Kalau tak boleh you sambung lagi. Tetapi di Quantum Metal you tak ada. You free and easy. Maksudnya you just tinggal. You tak perlu nak kalut-kalut, nak pergi bayar upah simpan every 6 month. Tak perlu risau emas you kena lelong. Dekat QM, you tak ada risiko-risiko ni. Okay? So, kita boleh tengok gold asset. Seterusnya, kita akaun ketiga di Quantum Metal adalah GAE. Okay? Ini adalah produk yang paling best lah. Kalau you all ada duit yang memang duit tu memang duit simpanan. You kena ingat dekat GAE ni, you tak boleh guna duit emergency.
You hanya boleh guna duit kat sini adalah duit simpanan you. Memang you tak akan guna dalam masa setahun ataupun 2 tahun. Baru layak you guna duit tu untuk you beli GAE. Okay? Di GAE, yuran pengurusan yang dikenakan kepada kita juga rendah, iaitu 3.5% sahaja setahun. Okay? Dan kita boleh tengok dekat GA10, ini adalah yang seperti di dalam paparan skrin saya sekarang, saya tunjukkan konsep GAE10. Okay? Yang mana dia akan gandakan kita punya keuntungan kepada 10 kali ganda. Okay? Contoh, kalau you beli emas bernilai 100,000, you ada pegangan emas sebanyak 1 juta. Okay? So, sekiranya emas membuat kenaikan 5%, you all akan untung sebanyak 50% keuntungan. Kalau 10%, you all akan untung 100%. So, kalau 20% emas membuat kenaikan, you all akan untung sebanyak 200%. Okay? Okay, so seterusnya cadangan saya tunjukkan konsep kalau you ada modal 1,000. Saya tak nak tunjuk modal yang besar-besar sebab majoriti kita bukan orang yang kaya raya kan. Jadi saya tunjukkan modal yang kecil je. Okay, contoh kita ada duit 1,000 . Katakan harga pada masa tersebut harga adalah 297 per gram pada tarikh 7/6/2023. Okey. So daripada 1,000 ni dia akan leveragekan you punya kepada 10,000. Macam mana? Okey. Kalau contoh yuran pengurusan hanya 3.5% sahaja, okey, setahun. Dan 3.5% yang dikenakan tu adalah kepada portion yang QM bagi kita pinjam, iaitu 9/10 tadi. 1/10 adalah modal kita. So 9/10 QM akan bagi kita pinjam. Okey. Sebab tu kita ada modal pegangan emas yang besar. Sebab tu kalau you all beli GE10, you all perasan tak? Sekarang kalau kita beli macam harga hari ni kita dapat 36.68 gram saya rasa hari ni. Lebih kurang. Dengan you bayar 1,500 lebih, you ada pegangan emas sebanyak 36 gram plus. Memang nampak macam pelik kan? Kenapa kita boleh dapat sebanyak tu sedangkan modal kita sikit je? Sebab QM dia bagi pembiayaan dekat kita. Maksudnya dia bagi kita pinjam modal 9/10. Sebab tu kita ada pegangan emas yang besar. So, katalah emas naik 20%. 20% emas akan berdasarkan kepada 10,000 ni. Berdasarkan kepada modal yang besar tadi. Bukan berdasarkan kepada modal asal kita. Dia berdasarkan kepada keseluruhan modal yang kita ada. Okey. So, contoh, emas naik 20% daripada 10,000 tadi, you akan dapat 2,000. Jadi, keuntungan bersih you just ambil keuntungan you tu, you tolaklah fee yang you kena bayar untuk setahun. Tu sekiranya you simpan untuk setahun. Maksudnya, lepas setahun baru you jual, memang you kena bayar 315 lah untuk setahun. Tetapi, kalau you jual contoh, direzekikan you beli malam ni, minggu depan naik. Okay, 7 hari kemudian naik. Okay, so QM, dia akan charge dekat you 3.5% berdasarkan 7 hari tu je. Dia tak akan charge dekat you setahun. Dia akan charge dekat you berapa hari yang you guna sahaja. Okay. So, bakinya dia akan refund dekat you masa you jual nanti. Okay. So, kita boleh gambarkan dekat sini. Contoh, kalau dengan harga dengan RM312 tadi, bila emas membuat kenaikan sebanyak 50%, kita untung sebanyak 500. Okay. Okay, seterusnya. So, saya rasa harap faham konsep dia dekat GA10 ni, kita kena ingat macam ni je. Modal kita 1,000, kita ada pegangan emas sebanyak 10,000.
Maksudnya dia gandakan kita punya keuntungan tu kepada 10 kali ganda. Okey? Okey, seterusnya dalam masa yang sama kalau nak tanya saya boleh tanya Ikutlah saya terlaju ke? Okey, ini adalah contoh gandaan 10x untuk modal 100,000 lah. Okey, konsep kita mudah je dekat QM ni. Modal kita besar, untung kita besar. Modal kita sikit, untung kita sikit lah. Tetapi jangan risau, kita tak perlu tengok orang. Kita tak payah tengok orang. Kita tengok kemampuan kita. Okey, kalau kita ada modal sikit, kita buat cara sikit. At least kita buat daripada kita tak buat apa-apa pun. Tu je pegangan kita. Okey. So, kita boleh tengok ini adalah track record kenaikan harga emas dalam tempoh 20 tahun. So, kalau kita tengok dari tahun 1926 uh, sehingga 2020 ni. Okey. Emas telah membuat kenaikan harga sebanyak 607.48%. Satu jumlah yang begitu besar lah. Compare kalau you all pergi beli kereta ke, beli beli apa-apalah kan, beli telefon ke. Walaupun you all beli tu mahal, tapi value dia makin rendah tau. Dia berbeza dengan you all menyimpan dalam bentuk emas. Okay. Okey, seterusnya ini adalah prestasi harga emas di dalam satu tahun. Kita zoomkan lagi. Okey. Kita boleh tengok yang bertanda merah adalah waktu ketika harga emas turun. Dan yang bertanda hijau tu adalah semasa emas membuat kenaikan. So konsep kita di dalam QM ni, kita beli ketika harga rendah dan kita jual ketika harga tinggi. Okey. So, seterusnya ini adalah di antara rakaman temu bual bersama Isra Consulting. Okey, ini adalah panel syariah kita yang dahulu sebelum tawafuk. Okey. Dan ini adalah MOU di antara DPIM dan Quantum Metal. Okey. Kita boleh tengok banyak kerjasama QM dengan agensi-agensi di luar sana lah. Okay, dan pernah pun masuk paper dalam Cosmo dengan tajuk emas sebagai penyelesaian pemulihan ekonomi. Okey, boleh tengok di Nightline pun ada keluar juga pasal gold, quantum metal. Okey, dan ini adalah award-award lah yang QM terima sebagai syarikat logam berharga paling inovatif untuk pembangunan teknologi dan perkhidmatannya menyediakan penyelesaian sistem perdagangan logam berharga kepada bank di seluruh dunia. Okey, ini adalah beberapa keratan akhbar lah. Okey. So, untuk kita yang bila kita berkecimpung di dalam Quantum Metal ni, ini adalah laman web rasmi Quantum Metal. Okay. So kalau kita dekat Malaysia, web rasmi kita adalah www.quantummetal.com.my. Okay. So saya sharekan ini adalah testimoni keuntungan penjualan emas di GAE 10X. Okay. So contoh ni kita tengok dia beli pada 11/11/10/2021, modal dia hanya RM205,660, tetapi sebulan kemudian, boleh dikatakan sebulan kemudian, dia jual pada 11/11/11/2021, dia jual pada harga 247,422.9, which is dia memperoleh keuntungan sebanyak 20.3% bersamaan dengan RM41,762.90 dalam tempoh 1 bulan sahaja. So kita di QM ni, kita tak menjanjikan keuntungan. Okay? Setiap orang mempunyai keuntungan yang berbeza-beza. Depend pada harga kita beli berapa, harga kita jual berapa. Okay?
Okay, ini adalah testimoni JAE 10 lah. Okay. So, kalau you all ada duit dan duit tu memang duit simpanan you all, manfaatkanlah di akaun GAE. Banyak kelebihannya nanti. Okey. Seterusnya, setakat ni ada apa-apa nak tanya saya ke? Okey. Kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita boleh ke topik seterusnya iaitu ladder to success. Okey. Di QM, sebenarnya you all boleh dapat peluang banyak sangat. Okey. Macam mana kita boleh jana pendapatan pasif kita di quantum metal? Di QM ni kan, bila you dah mula berkecimpung sebagai konsultan, you all tak sedar pun duit tu masuk. Duk tengah jaga anak ke, duk tengah masak ke, duk tengah tidur ke. Tengok-tengok akaun, ada duit masuk. Macam tu yang best. Sebab kita bukan menjual, kita hanya memberi kesedaran kepada masyarakat kat luar sana. Kita hanya guide masyarakat kat luar sana, tetapi dalam masa yang sama kita dapat manfaat. Okay? Macam mana kita nak jana pendapatan pasif di QM ni? Sama ada dengan kita menjadi pelabur ataupun kita menjadi business partner, iaitu menjadi konsultan lah. Dan juga melalui merchant program iaitu Gold Reward Program, dan yang terbaru Quantum Metal mengeluarkan saham QME ni. So kalau you all ada duit, ambillah peluang, belilah saham di Quantum Metal. Okay. So antara kelebihan eksklusif sebagai konsultan, first, kita membeli, kita dapat komisen atas pembelian kita sendiri. Ni yang best. Dalam tak sedar, kita tak perasan pun gram emas kita bertambah. Duit kita bertambah. Ramai tim-tim saya macam tu. So, bila kita dah tunjuk, dia terkejut. Macam mana saya boleh dapat banyak macam ni? So, kita terangkan. Bila kita terangkan, dia orang lagi tertarik. Okay. So, compare kalau you all pergi beli emas dekat luar sana, apa yang kedai emas bagi dekat kita? Paling tidak pun dia bagi apa? Payung, beg, kan? Beg kes mayang. Kalau makcik-makcik kita kat kampung ni memang cukup suka dah kalau kedai emas bagi macam ni. Tapi di QM, kita boleh dapat komisen kita tu dalam bentuk gram emas ataupun dalam bentuk duit. Kita sendiri yang decide lah. Kalau you all nak dalam bentuk gram emas, you all just tukar je dalam you all punya user setting dekat account tu. Okay? Lepas tu, kita punya commission tanpa had. Tak ada limit. Okay, hari ni you all boleh dapat commission banyak ni je. Tak ada. Kat QM tak ada. Tanpa had. Lagi banyak tim you berkembang, lagi besar tim you berkembang, lagi banyak commission you dapat. Okay. Dan kita juga ada slip gaji. Contoh, kita ada statement bulanan yang kita boleh ambil daripada kita punya account tu. Dan ini akan membantu kita lah. Okay. Dan kita boleh tunaikan komisen kita setiap hari. Komisen kita dibayar dalam USD, dan apa yang kita usahakan di dalam quantum metal, if something happen dekat kita, kita boleh wariskan kepada penama kita. Okay. So, ini adalah laluan kejaya di dalam quantum metal. Okay. So, bila you all membuka sahaja akaun emas di quantum metal, bila you all tak membeli apa-apa, you all hanya menjadi investor biasa. Okay? Tetapi sekiranya you all dah membuat pembelian GAE 10 1 unit atau GAE 5 sebanyak 3 unit, automatic you all berada di level introducer. Okay? So kalau you all nak pergi lebih jauh, you all kena bergerak kepada dealer. Bila you all dah berada di level dealer, you all merupakan konsultan di Quantum Metal. Okay? Macam saya sekarang, saya berada di level dealer developer. Okay?
dan saya tengah fight untuk ke level merchant. So, saya minta siapa-siapa yang hadir dalam kelas saya malam ni, doakan saya ya. Semoga saya mencapai ke merchant satu hari nanti. Okay. Ini adalah tangga-tangga di dalam, tangga-tangga kejayaan lah di dalam quantum metal. Okay. Setiap tangga-tangga mempunyai kelebihan masing-masing. Itu yang best. Okay. Bagaimana kita nak menjadi introducer? So, bila you register sahaja account di Quantum Metal, apabila you membuat pembelian 1 unit JE10 ataupun 3 unit JE5, automatic you layak sebagai introducer. Okay? So, butang promote dekat nama you akan sampai kepada referral di atas you untuk dia upgrade you menjadi introducer. So kalau referral you tak perasan, you dah membuat pembelian, you sendiri kena maklum kepada dia. Okay, kadang-kadang referral kita ni dia tak perasan ahli terlalu ramai ke, dia busy ke kan. So, you sendiri yang kena maklum kepada referral ke atas you untuk upgrade you sebagai introducer. So, macam mana dia nak upgrade you sebagai introducer? You kena approve KYC dulu. You kena approve bank account dulu. You kena lengkapkan maklumat-maklumat diri you di dalam user setting you dulu. Baru referral ke atas you boleh upgrade you sebagai introducer. Selagi mana you tak completekan KYC you, dia tak boleh upgrade you sebagai introducer. So cepat-cepatlah mana-mana yang tak approve lagi KYC, sila cepat-cepat approvekan KYC anda. Okay? So bila you dah berada di level introducer, you dah mula mendapat komisen di atas pembelian you sendiri dan juga pembelian tim you. Selagi mana diorang tak sama level dengan you. Kalau diorang dah sama level dengan you dah tak dapat dah komisen daripada mereka. Ini di tangga introducer. Okay? Okey, seterusnya saya tunjukkan perbezaan komisen di antara introducer dan dealer. So, bila you bergelar sebagai introducer, you membeli JE10 ataupun tim you membeli JE10 sebelum diorang naik ke introducer, you dapat 2%. Okey, tetapi bila you berada di level dealer, you membeli JE10, you dapat 7%. Tim you membuat pembelian awal JE10 pun you dapat 7% dari diorang. Okey, seterusnya kalau you berada di level introducer, you membeli JE5, you dapat 1.5. Sama juga kalau tim you membeli, you dapat 1.5. Okey, tetapi bila you berada di level dealer, you membeli JE5, you dapat 5%. Beza banyak kan? 5% dengan 1.5. Yang mana yang kita nak? Macam saya suka tengok yang dealer ni. Bila saya dah naik je level introducer, saya cepat-cepat bergerak untuk ke level dealer. Sebab bagi saya sayang. Saya sayang komisen tu. Okay. So, kalau you berada di level introducer, you membeli di akaun GSA, even you membeli RM10 pun, you dapat 0.5%. Dan bila you berada di level dealer, you membeli GSA je, you dapat 2%. Okay, banyak kan perbezaan tu. So, siapa-siapa yang dah berada di level introducer, cepat-cepatlah naik ke level dealer. Okay? Okay, ini adalah struktur komisen untuk introducer. Macam saya cakap tadi, bila you sebagai introducer, you membeli pun you dapat 2%. Ini adalah untuk JE10 untuk JE10. You membeli JE10 you dapat 2%. Dan pelanggan baru you membeli, you pun dapat 2% daripada dia. Okay. Tetapi bila dia membeli JE10, dia pun akan naik level sebagai introducer. So bila you dah sama level dengan dia, introducer dengan introducer, you tak akan dapat dah dari tim you.
So kalau you nak lagi kembangkan you punya passive income, you kena keep cari orang baru, keep tambah ahli team you. Kena selalu bertambah. Okay? So bila team you selalu bertambah, dalam tak sedar dia membantu you untuk naik ke level dealer. Okay. Macam mana nak menjadi dealer? Okay. Nak menjadi dealer bagi saya cukup senang. You kena at least ada 5 investor di bawah you. Okay. Ini adalah direct client. Maksudnya dia berdaftar akaun Quantum Metal menggunakan link you. Maksudnya you adalah referral dia. Okay. Dan total direct sale adalah sebanyak 30 unit GAE 10 bersamaan dengan 7,500 USD. Macam mana dapat 7,500? Kalau kita beli GAE 10, satu unit bersamaan dengan 250 USD. So, 250 USD kalikan dengan 30 unit akan keluar 7,500 USD. So, bila you dah complete ada 5 kaki, at least 5 kaki dan total pembelian ahli di bawah you, maksudnya yang direct you, sebanyak 30 unit J10 dah cukup. Okay, you dah layak. You dah layak. So, you bayar 300 GSA ke akaun QM untuk mendaftar GAP, GEP. GEP ni dia online training. Maksudnya you kena masuk course dia dulu. Lepas tu you kena ambil exam. Okay. Bila you masuk exam, dia ada 100 soalan. You kena betul jawab soalan tu at least 80 soalan. Okay. Bila you dapat je markah 80 ke atas, you lulus. Bila you lulus, QM akan proses. QM akan proses you punya permohonan untuk upgrade you sebagai dealer. So, bila you dah settle semua, status you pun dah bertukar kepada dealer consultant. Start dari situ, you dah mula achieve commission sebagai seorang dealer. Okay. So, ini adalah struktur commission untuk seorang dealer lah. Jadi, bila you seorang dealer, you membeli atas diri sendiri, you dapat 7%. Ini saya bagi gambaran commission untuk JE10. Okay? Dan bila you ada pelanggan baru, maksudnya yang direct bawah you membeli, you pun dapat 7% dari dia. Okay. So, bila dia dah membeli JE10, of course dia dah naik sebagai introducer. Okay? Bila dia dah naik introducer, next pembelian dia, kita masih dapat dari dia. Iaitu, kita dapat 5% dari dia. Manakala dia sendiri, sebab dia dah berada di level introducer, dia sendiri dapat 2%. Kita dapat dari dia sebanyak 5%. Berbeza dengan introducer sama introducer tadi. Memang dah terputus terus commission. Tetapi kalau you berada di level dealer, you masih dapat daripada tim-tim you. Okay? Ini yang bestnya berada di level dealer. At least bagi saya menyeru kepada semua yang hadir kelas saya malam ni, at least anda beradalah di level dealer. Sekurang-kurangnya. Banyak sangat kelebihan bila you dah berada di level dealer. Okay. So, macam saya cakap tadi, macam mana kita nak menjadi dealer, kita kena cukupkan 5 kaki bawah kita dan total pembelian adalah 30 unit GA10. Okay. Okay, seterusnya, bagaimana nak menjadi dealer developer? Okay. Dulu, Minta ya, maaf. boleh. Nak mencelah. Boleh. Saya Pak Din daripada Melaka. Okey, tadi kena untuk dealer lah kan. Kena ada 5 orang yang direct kita tu sebagai introducer dan juga 30 unit GAA. Ya. Katakanlah, bukan katakanlah keadaan sebenar lah kan. 4 orang tu memang dah introducer dan
jumlah yang GAE tu dah cukup. Cuma Okey. 4 orang saja. So Hmm. yang kelima tu dia belum introducer belum introducer lagi. Okey. Walaupun dah cukup, kita tak layak untuk jadi dealer, betul? Tak, masih layak Tuan. Bila macam tu, Tuan dah cukup 30 unit kan? Tak, tapi itulah yang introducer tu 4 orang je baru Dia ni. dia macam ni. Tak 4 orang. semestinya, tak semestinya kaki kita 5 orang tu tak semestinya menjadi introducer. Okey? Nak senang, kita tengok macam ni je. Pembelian 30 unit tu kena cukup. Okey, contoh kalau bawah tuan ada nama dia Aminah, okey? Aminah ni dia duit banyak. So dia beli dah 30 unit siap-siap atas nama dia. Hmm. Okay. Sebenarnya tuan dah cukup kuota dah untuk tuan naik sebagai dealer. Tapi 4 kaki sahaja yang berbaki ni tak perlu pun naik sebagai introducer. Cukup diorang membeli GAE5 sebanyak 1 unit je. oh. Faham ke? Uh, Okey, yang tu faham. Hmm. Untuk apa situasi yang lain Hmm. yang yalah, saya ada kata 5 orang yang apa yang di bawah saya, 4 orang introducer. Okey. So yang tadi yang kata kena ada 5 orang tu macam mana pula? Mana tak cukup lagi seorang tu? Dia yang penting kita kena ada 5 kaki bawah kita. Sekarang ni ada 4. Okey. Just tambah je 1 kaki lagi. Okey, so yang 1 kaki lagi tu dia tak introducer, tapi yang bawah dia pula kan, yang bawah mana dah level 2 kita lah dia Hmm. dia ni. So yang tu boleh ke ataupun tak boleh, kena yang Tak level. boleh. Dia hanya tengok direct kita saja tuan. Oh, alright. Ha. Okey, faham. Sebab tu tips saya bagi tips lah. Tips saya akan ramaikan seramai mungkin di bawah direct saya. Ha. Sebab kalau you all perasan, yang mana direct kita ni banyak menyumbang untuk kita naik sebenarnya. Okey? Faham kan? Asalkan Okey, faham. kita cukup 30 unit dan kita ada 5 kaki. Okey? Hmm. Yang penting kita kena target dulu 30 unit tu. Cara saya akan target dulu 30 unit. Nanti kaki tu dia akan datang sendiri. Okey? Kan, Okey. nak mencelah. Boleh. Contohnya saya sudah ada empat kaki. Lepas tu Aha. satu lagi saya set up saya punya direct company bawah saya. Okey. So cukup 5 kaki. So saya Ya. beli 30 unit GAE di bawah company saya. Lepas tu yang lain tu satu GAE 5. Mana ada 5. syarat dua tu dah achieve lah kan? Dah. Cuma kena pergi exam lah. Ya, kena bayar dulu 300 kepada akaun Quantum Metal. Kita kena register untuk GEP. Okey, so Exam tu bila kita susah ke? Exam tu susah ke? ex- exam tu sebenarnya dia banyak soalan dia banyak tanya dari segi etika sebagai konsultan. Dia akan tanya basic asas kepada kita, berapa spread di akaun GAE, berapa spread di akaun GSA. Itu adalah pengetahuan Semua kita. soalan-soalan yang mengenai QM lah. Ya, dan sebelum kita exam, kita ada kos-kos yang kita perlu masuk dulu. Kita perlu belajar dulu dalam kos dia tu. Mana Betul-betul. dia tak terus direct naik dealer lah maknanya. Tak, kena lulus exam dulu. Oh. So, bila kita dah lulus exam, kita akan dapat satu sijil daripada QM. Maksudnya kita ni adalah certified consultant. So kalau ikutnya estimate dia tu daripada kita dah complete 30 unit tu berapa lama untuk kita naik dealer tu? Terpulang pada you. Kalau you terus proses untuk ambil exam, terus naik. Maksudnya terus contact CS untuk buat GEP semua. CS akan bagi link untuk hadir ke GEP. Terus jawab exam. Online Dalam ke? esok ke, terus naik sebagai dealer. Online ke exam tu puan? Online je. Online je.
Okey. Tapi jangan rasa tertekan sangat. Kalau macam tak tahu jawapan kan, boleh je tanya referral kat atas kita. Diorang akan bantu. Puan, Ya? sorry nak mencelah lagi. Boleh, boleh. Apa saya difahamkan, cuma saya tak pastilah, tapi saya pernah terdengar yang mana exam tu boleh diambil awal, tak perlu kata kita dah nak apa dah delay apa dah nak ni baru. Ya. Boleh. Kita nak ambil awal pun boleh. Hmm. Boleh. Boleh kan? Advance lah siapa yang ambil awal tu. Best student. Ah. Oh, tuan yang bertanya tadi tu boleh ni boleh apa? Boleh tolong apa? Saya boleh tolong jadikan apa? Saya ambil exam tu. Boleh. Kita sebagai referral kat bawah, kita kena tolong orang bawah kita. Kadang-kadang diorang tak tahu macam mana nak jawab exam kan. So diorang tanya kita, kita bagilah jawapan. Kita kena bantu tim kita. Okay? Mudah je exam tu. Mudah Dia je. tanya nak email ke mana. Nombor telefon QM berapa tu je. Bukan mudah, sangat-sangat mudah. Tak payah pun. Ada 100 soalan, kena betul 80 soalan ke atas. 3 jam, lama tu. Saya jawab tak sampai sejam. Saya jawab 30 minit je. Senang sangat kan? Senang. Lepas tu katalah you all tak lulus kali pertama, dia akan bagi percubaan kali kedua. Dan soalan yang dia pusing-pusing tu soalan yang sama je sebenarnya. Cuma dia pusing susun atur soalan je. Okay? Okay, good luck untuk semua. Mana-mana yang tengah fight untuk naik dealer, cepat-cepat naik dealer, okay? So itulah untuk exam tu jangan pening-pening, benda tu sangat-sangat senang kan, dan ramai yang akan membantu. Ya, ramai yang akan membantu. All the best. Okay. So, all the best semua. So, seterusnya, bagaimana kita nak menjadi dealer developer? Kita wajib ada 5 direct dealer bawah kita. Ni syarat dia. Okay? Okay, ini adalah struktur komisen sebagai seorang dealer developer. Contoh macam sekarang, saya berada di level dealer developer. Sekiranya saya ada pelanggan baru yang daftar bawah saya dapat 7% dari dia. Dan saya membeli atas diri saya sendiri pun saya dapat 7%. Okay. Dan saya di antara dealer ke dealer kita dapat 1%. Okay. So, macam biasa, kalau kita faham struktur yang saya bagi tahu sebelum ni, dealer ke introducer, kita dapat 5%, dan introducer dengan pelanggan baru dapat 2%. Okay? Okay, seterusnya, kalau kita berada di dealer developer, kalau indirect dealer dengan kita, kita dapat 3.5%. Okay? Okay, seterusnya, bagaimana nak menjadi merchant? Ini adalah impian setiap orang di dalam quantum matter. At least kita sama-sama menjadi merchant. Ramai-ramai dalam ni saya doakan one day kita akan naik sebagai merchant. Macam Dr. Wida tu kan, hebat kan? So macam mana kita nak menjadi merchant? Kita kena lahirkan 5 direct dealer developer. Perasan tak? Bila kita nak naik level, memang sistem dia tengok kepada direct. So, fokus ramaikan seramai mungkin direct kita. Okay? Dan kita kena lahirkan 25 direct dealer. Bila dah cukup ni, kita layak naik sebagai merchant. So total group sale untuk kita lahirkan 5 direct dealer dan 5 direct dealer developer dan 25 direct dealer adalah sebanyak 1,500 unit JE10. Okey. So yang tu pun akumulatif lah tu. Ya, akumulatif. Dia terkumpul. Dia ambil kira. Yang you all dah jual pun dia ambil kira. Sebab dia tengok pada pembelian kita sahaja. Okay?
Puan nak Sama. mencelah sikit. Ya. Ada ayat lain tak yang cantik? Pasal ayat-ayat yang dibagi tahu tadi tu kan, kena ada 5 kaki 5 ni orang skema dengan MLM ni kan. Tapi Kita cakap macam ni lah. 5 investor di bawah kita. good idea. Right. Kita cakap macam tu. 5 investor di bawah kita. Okey. So, ini adalah struktur komisen sebagai seorang merchant. Kita tengok pada struktur dia ni pun kita dah boleh bayangkan macam mana lembatnya komisen seorang merchant. Tapi berbaloi lah dengan usaha yang dia dah buat, apa yang dia dah korbankan. Berbaloi lah dengan komisen yang dia dapat tu. Contoh, bila seorang merchant, bila ada je pelanggan baru, dia akan dapat 14%. Okay. Dengan introducer, dia dapat 12%. Dengan dealer, dia dapat 7%. Dengan dealer developer, dia dapat 3.5%. Okay, so sama-sama, saya pun tak sampai lagi level ni. Nak cerita lebih pun tak berani lah pula. Okay, so sama-sama lah kita berdoa, kita sama-sama naik ke level merchant Okey, seterusnya ini adalah struktur komisen passive income, boleh dikatakan passive income seorang dealer lah. Ada yang dapat 5,800, ada yang dapat 8,000 lebih. Setiap pendapatan kita di dalam QM, setiap komisen kita di dalam QM ni kita tak fix. Okey, setiap orang dia tak sama. Setiap orang berbeza. Depend kepada usaha dia, depend kepada macam mana dia guide team dia, macam mana dia kembangkan team dia. Lagi ramai you punya team, lagi aktif you punya team, lagi lebatlah you punya commission. Okay? So, ini saya kongsikan struktur commission sebagai seorang dealer lah. Dan ini adalah sebagai dealer developer. Okay, banyak kan? Kat mana kita nak dapat komisen banyak macam ni? Kat mana kita nak dapat payout due banyak macam ni? Saya nampak hanya di QM je. Okay. Kalau tempat lain, you boleh dapat juga. Tapi you teruk sikit lah menjual. Nak kena menjual, nak kena promote. Dan kalau you buat MLM, contoh kalau you tak capai sesuatu target, you all akan drop. Tapi di QM, kita tak drop. Kita akan boleh naik lebih tinggi ada. Kita tak akan turun level. Tu yang menarik dekat QM. Dan sebab itulah menggerakkan saya untuk saya keep fighting untuk lagi naik. Sebab dia tak menjatuhkan kita. Okay. Dan ini adalah struktur komisen dealer developer juga. Best kan kalau tengok komisen ni. Lebih lah gaji kita setiap bulan. Okay. Dan Ya, dah mencelah sekali ni, nak mencelah je lah pula. boleh tanya je. Cuma yang tadi perkataan menjatuhkan tu kadang mungkin orang tak faham kan. Cuma yang saya faham, makna pangkat ataupun rank kita tu tidak akan turun sampai kiamat. Ya, betul. Sebab siapa yang pernah buat MLM dia tahulah kan. Dia sebab MLM kena macam mana. maintain setiap bulan kena Nak kena maintain maintain. setiap bulan. Tapi kita di QM ni kita tak ada. You buat santai, santailah you dapat. You pecut lah you punya commission. Lembatlah you punya commission. Okay? Okay, ini adalah struktur, ini adalah commission sebagai seorang merchant. Sebulan ni sebanyak RM738,206.24. Banyak kan? Even kita yang pegawai ni pun, yang makan gaji ni pun, sebulan baru dapat berapa. Kerja punyalah stres kat pejabat tu kan. Sampai tak boleh nak tengok orang dah. Gaji baru berapa, tapi apa-apa pun bersyukurlah. Sebab tu saya kata, apa-apa peluang yang kita nampak, kita grab je. Ambil je peluang apa yang kita ada. Depan, yang dah tersedia depan kita tu, kita grab je sebaik habis. Okay. So, DQM menjadi jutawan dalam masa kurang 5 tahun bukanlah satu angan-angan. Yang ni yang saya pegang. Okay. Okay, ini adalah testimoni consultant daripada level testimoni consultant. Maksud saya rasa yang ni Puan Dr. Wida punya kot. Dr. Wida punya ni saya rasa ni. Betul ke Uda?
Ah, Ya betul. Tengoklah tu. tengok April, lagi. apa? Ah, Mac, April, Mei, Jun. 4 bulan saja untuk dia naik macam. Cuba tengok Dr. Wida. Dia bermula introducer macam kita juga. Dia bermula kosong macam kita juga. First register account, jadi introducer, lepas tu naik dealer developer. Dia dah melalui proses-proses yang sama macam kita lalu sekarang. Cuma kita kena terus bergerak je. Ha. Rezeki setiap orang dia tak sama. Yang penting kita usaha. Okey? Dan seterusnya ini adalah macam program, Gold Reward Program. Okey. Daripada QM Jewelry ni, melalui sini kita boleh ambil inisiatif yang QM bagi melalui QM Jewelry yang mana kalau kita membuat pembelian dengan satu modal, kita boleh beli 3 produk dalam masa sehari. Okey. Daripada sini kita dapat memegang aset GAE 20 dengan kita beli barang kemas je. Okey. Dan dalam masa yang sama kita dapat emas digital dan physical gold. Okey, seterusnya ini adalah tata cara kalau you all nak membeli barang kemas di QM Jewelry. InsyaAllah nanti kita sama-sama pergi. Dan yang terbaru akan dibuka di Malacca Mall, kan? Okey, seterusnya ini adalah pemegang saham QME. Siapa yang dah membuat pembelian saham, diucapkan tahniah lah kepada you all. Okey, itu saja dari saya. Kalau apa-apa nak tanya boleh. Setakat ni lah dari saya. So dah, terima Ya, kasih. sama-sama. Soalan. Tapi kita ada Soalan. soalan ni. Ya. Soalan yang ke-6. Saya ada 16 soalan ni. Banyaknya bakal macam ni. Itulah tengok apa yang testimoni tu. Dr. Wida tu macam saya punya next year tu. Dia punya testimoni. Alhamdulillah. Saya Amin. gembira Tuan. Amin. Tuan dari mana? Melaka, Masjid Tanah Melaka. Oh, Alright. sekarang ni introducer. Dah dealer dah. Dari Le. Siapa nama itu? DD2B lah ni. InsyaAllah. Apa yang berkaitan dengan tak ada dealer pun. Dealer buta je ni. Tak tahu benda ni. Didi tuan siapa? Tut. Tak boleh sebut. Apa untuk Tak boleh yang sebut. Tak boleh sebut, kita tak bagi tanya soalan ni. Tengok Alam. Huda nak korek lah tu. apa berkenaan dengan apa QM Jewelry ni. Aha. Kita beli and then kita buat GCA lah apa benda. Lepas tu kita dapat JA 20 kan. So kalau kita nak jual jewelry tu dia punya markdown, ada markdown ke? Berapa markdown dia pula? Dia tak silap saya, markdown dia macam lebih kurang kita jual emas fizikal kita je. Tapi kalau kita jual di QM sendiri, markdown dia kurang lah. Pasal itulah pasal saya tak nampak apa ada 2-3 orang juga lah saya tanya kan tak dapat jawapan lagi lah kan yang markdown tu berapa banyak kan. Dia markdown dia kurang lah sebab kita jual di tempat dia juga. Macam Itulah, tu. Kita simpan resit pembelian kita tu, masa kita nak jual kita bawa lah. Itulah kalau boleh dapat tahu yang tepat berapa persen dia punya markdown kan nak manipulate lah kan. Saya nak bagi respon tu sebab saya pun tak pergi membeli lagi. Right. Maybe siapa-siapa yang pernah membeli boleh kot respon dalam ni. Saya belum berkesempatan lagi nak pergi. Okey, ada apa-apa lagi ke? Puan, kalau kita beli dekat Malacca Mall tu, semua ekosistem dalam Malacca Mall tu guna QM punya ni lah. Ya. You pergilah nak pergi beli apa? Nak pergi makan burger, nak pergi makan makanan Thai. Semua bayar True Gold. Oh, maknanya dia akan tolak daripada kita punya GSA lah. GSA. Dia auto convert. Dia tolak daripada GSA. Make sure kalau kita nak bayar tu duit kita, gram emas kita ada di dalam GSA.
Oh, mana contoh So, bila kita kita nak bayar, kita akan So, bila kita nak bayar, kita akan bayar melalui apps QM Gold. Kita akan scan dia punya QR code. Dia akan bagi tahu kat kita berapa ringgit. So, kita scan lah. Nanti kita masukkan amount kita nak bayar berapa. mana kita top up dulu lah JSA. Contoh kita nak pergi tu katakan harga 200. So kita top up Ha. 300 dalam JSA. So dia akan Ha. tolak dari situ lah. Ya, dia tolak daripada situ. Dan nanti kita boleh tengok emas yang kita, maksudnya kita manfaatkan duit belanja kita tadi akan berada di dalam dua tempat. Tuan boleh tengok emas tu akan berada di dalam holding inventory dan dalam masa yang sama dia ada list JAE 20 di dalam GAE list. GAE 20 Kita akan dapat JAE 20 dekat sini. Kita dapat 3 lah. Dapat makan, dapat emas di holding inventory dan kita ada emas GAE 20 di akaun GAE. Okay. Okay, boleh try. Saya sebab dekat je dengan office saya. So sekarang kalau Putrajaya saya jauh nak juga. naik, Saya KL. boleh lah sekali-sekala datang cyber dekat je tu. Bolehlah cuba try nanti. Boleh. Okey. Kita ada soalan juga ni. Apa dah? Soalan exam GP ni ada berapa? Saya tak ingat. 100 ke 80? 100 dah. Ada 100 kan? 80 ke atas markah yang perlu dapat. Ya, 80 soalan kena betul at least minima. Lepas tu ada Puan Zu tanya ni apa beza GSA dan GAE 10 dengan simpanan. Okey, GSA ni dia macam konsep simpanan. Maksudnya contoh kita ada hari ni kita ada duit, ada duit dalam RM20 je. Kita nak beli emas. You boleh beli di akaun GSA. Maksudnya you simpan dekat situ. Okey? Tapi di GAE ni dia adalah akaun gandaan. Di dalam GAE ni dia kita beli by unit. Maksudnya kalau kita ada duit dalam 120, saya suggest fokus untuk beli GAE. Okey? Kalau kita di bawah bawah 120, baru saya macam saya lah, kaedah saya akan beli di GSA. Sebab dia punya perbezaan dia, keuntungan dia berbeza. Yang mana di GSA, keuntungan dia berkadaran biasa. Contoh kalau emas naik 1%, kita untung 1%. Tetapi kalau GAE, kalau kita beli emas dekat situ, dia akan gandakan kita punya keuntungan. Dari 5 ke 10 kali ganda. Yang tu lah yang bestnya. Okay? Puan, pembiayaan kali 5 dengan kali 10 tu, kita dapat daripada mana? QM punya QM lah maknanya, bukan bank lah. Kita dapat dari bullion bank lah. Kita dapat facility tu. Okay? Okay. Okay, ada lagi ke? Saya dah baca kan semua soalan yang ada tu. Tinggal satu soalan je dia tanya yang 30 unit tu berapa RM? Okey, 30 unit tu dia tak tetap tau. Dia tengok pada harga GAE masa kita beli masa tu. Dan GAE yang kita beli ni pun harga dia tak tetap. Dia berdasarkan kepada exchange rate. Kan kita beli GAE dia bersamaan dengan 250 USD. So nak tahu dalam ringgit kita kena kalikanlah perkadaran convert dari USD kepada RM. Jadi sebab tu harga yang kita beli berbeza-beza berdasarkan kepada tukaran rate USD. Okay, tapi kalau kita nak senangnya kita kira lah dalam 1,530 ke satu unit, kita kalikanlah dengan 30 unit. Yang itulah kita akan dapat satu lump sum harga lah. Kalau kita nak naik untuk diri kita sendirilah. Kita nak tahu bajet berapa kan. Kita just kira macam tu lah. InsyaAllah. Sebab kalau kita buat convert USD tu kan 250 tu dalam 1,100 lebih je. So mana datang jadi 1,500 tu? Okey, kan kita
bila kita membeli GAE 10, perasan tak kita akan bayar dalam nilai USD 328.75. Kita bukan bayar 250. Kita bayar 328.75 sebab kita dah bayar siap-siap management fee untuk setahun. Okey, sebab tu bila kita jual GA10 kita, kalau tak cukup setahun, baki tu sistem akan refund dekat kita. Sebenarnya kita bayar GE tu kalau kita pecahkan 250 USD kita bayar emas. 78.75 kita bayar yuran pengurusan untuk setahun. Menjawab Okey, so itu adalah jawapan bagi soalan yang terakhir tadi. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, jangan susah hati, jangan pening-pening. QM ada sistem ataupun QM sistem yang sangat friendly dengan kita. Jadi, insyaAllah esok lagi seorang speaker akan membantu kita semua untuk akses ke dalam akaun tersebut. Macam mana nak tengok harga satu unit, berapa RM satu unit. Tak payah nak darat-darat sendiri. Terus je tengok dekat sistem tu sebelum kita tekan ataupun teruskan pembayaran. Jadi esok juga kita berpeluang untuk ketahui dengan lebih jelas lagi bagaimana kita ingin melihat akaun ataupun GAE kita, akaun GSA kita sudah pun keuntungan. So macam mana nak tengok, macam mana nak kira, esok speaker akan bantu tuan-tuan dan puan-puan. Alright. So saya kira itu sahaja untuk sesi pada malam ini. Kerana sekarang sudah pun. Ada satu soalan lagi, kesian pula Kak Zu ni. Dia kata kalau simpan saja dalam GSA lebih dari 1K boleh ke? Boleh je. Boleh je nak simpan pun. Okey? Boleh. Janji guna je akaun kita. Jangan biar kosong, rugilah kan. Betul. Alright. So sekarang sudah pukul 10.31 malam. Jadi saya kira